Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM. Bab 3 Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di negara kita. Di bawah tajuk kecilnya Dasar Pendudukan Jepun di negara kita. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah dasar pendidikan Jepun di negara kita ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama dasar pentadbiran, yang kedua ekonomi dan yang ketiga sosial. Baiklah, kita akan belajar yang pertama dahulu iaitu dasar pentadbiran. Di bawah dasar pentadbiran ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama pentadbiran tentera Jepun, yang kedua dasar terhadap raja-raja Melayu dan yang ketiga dasar terhadap kepimpinan tempatan. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu. Pentadbiran tentera Jepun. Pentadbiran tentera Jepun boleh dibahagikan kepada 4 wilayah ataupun negeri, iaitu Tanah Melayu ataupun dikenali sebagai Malai Baru. Yang kedua Singapura ataupun dikenali sebagai Sonantu, iaitu Pulau Cahaya Selatan. Yang ketiga di negeri-negeri Melayu Utara seperti Perlis, Kelantan, Kedah dan Terengganu. Dan yang keempat di Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Baiklah, Tanah Melayu atau Malai Baru diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas. Pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda dan British. Sumatera diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera, manakala Tanah Melayu ditadbir oleh pasukan tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Singapura ataupun Sonantu, iaitu Pulau Cahaya Selatan, diasingkan pentadbirannya dari Tanah Melayu. Negeri-negeri Melayu Utara seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Kerajaan Thailand. Semua negeri-negeri utara diletakkan di bawah pentadbiran siapa? Pentadbiran Kerajaan Thailand. Manakala Sabah, Sarawak dan Brunei digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Kita Borneo. Diketuai oleh Gubernur Jeneral dan diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching. Okey, seterusnya dasar terhadap raja-raja Melayu. Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan raja-raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Serta raja-raja Melayu diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Kedudukan baginda sebagai sultan, kedudukan raja-raja Melayu sebagai sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Ya, jadi sultan pada zaman pemerintahan Jepun tidak boleh memerintah dengan sewenang-wenangnya. Kenapa? Kerana diawasi oleh Gubernur Jepun. Dasar terhadap pemimpin tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Hal ini untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk tempatan. Pentadbiran tentera Jepun juga menubuhkan Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda ataupun Kokunrenjo. Hal ini untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Institut apa yang ditubuhkan untuk melatih pemimpin-pemimpin muda? Iaitu Kokunrenjo. Okey, seterusnya kita lihat dasar ekonomi Jepun di Tanah Melayu. Akibat kemelesetan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. 3 perkara telah diperkenalkan oleh tentera Jepun. Yang pertama, rancangan perindustrian 5 tahun, iaitu untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan yang sedia ada. Yang kedua, Jawatankuasa Penyelidikan Bahan ditubuhkan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Apa tugas Jawatankuasa Penyelidikan Bahan?
untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baru bagi sumber tempatan. Ya, tebus guna balik segala sumber tempatan. Last sekali, mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Pada zaman Jepun, banyak mata wang Jepun dicetak. Apa tujuannya? Untuk menggantikan mata wang British. Okey, akhirnya kita tengok dasar sosial Jepun di tanah Melayu. Ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, sikap Jepun terhadap agama. Yang ketiga, layanan terhadap penduduk. Dan yang keempat, catuan dan penghasilan makanan. Apa formula dasar sosial Jepun di tanah Melayu? Didik Ahmad layan catur. Tengok, didik merujuk pada pendidikan. Pendidikan berasal dari dua perkataan didik. Ahmad merujuk pada agama, persamaan pada huruf A di depan, iaitu sikap Jepun terhadap agama. Layan merujuk pada layanan. Layanan berasal dari dua perkataan layan. Layanan, iaitu layanan Jepun terhadap penduduk. Dan last sekali, catur merujuk pada catuan. Catur tu catuan, persamaan pada huruf C-A-T-U. Catur, catuan dan penghasilan makanan. Jadi apa formula dasar sosial Jepun di tanah Melayu? Didik Ahmad layan catur. Didik tu apa? Pendidikan. Ahmad sikap Jepun terhadap agama. Layan tu apa? Layanan Jepun terhadap penduduk tempatan. Catur tu apa? Catuan dan penghasilan makanan. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, pendidikan dulu. Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, tentera Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun. Setia kepada siapa? Kepada Jepun. Yang kedua, sistem persekolahan Jepun diperkenalkan bertujuan membentuk persaudaraan sejagat, iaitu Hakko Ichio. Mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai-nilai Jepun. Sekolah-sekolah lain, iaitu sekolah Inggeris dan sekolah Cina, ditutup dan dijadikan sebagai tempat pentadbiran tentera Jepun di tanah Melayu. Didik Ahmad tu sikap British, sikap Jepun terhadap agama. Sikap Jepun bukan British, sebab kita belajar tentang Jepun di tanah Melayu. Okey, tengok sikap Jepun terhadap agama. Tentera Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Jepun hormat berapa perkara? 2 perkara. Agama Islam dengan adat istiadat Melayu. Jadi dia tak campur tangan dalam adat resam masyarakat tempatan kerana tujuannya untuk mengelak penintangan penduduk tempatan terhadap pentadbiran tentera Jepun. Kelas pengaji Al-Quran dan sekolah agama diteruskan juga. Majlis Agama Negeri dibentuk pada zaman Jepun dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Apa tujuan Jepun menghormati agama Islam dan juga adat istiadat Melayu? Adalah untuk mengelakkan penintangan penduduk tempatan. Okey, seterusnya kita lihat layanan terhadap penduduk. Layanan terhadap penduduk cikgu bahagikan kepada 4 perkara. Yang pertama, layanan terhadap penduduk orang Melayu dan pribumi lain. Yang kedua, layanan terhadap orang India. Yang ketiga, layanan terhadap orang Cina. Dan yang terakhir sekali, layanan terhadap semua penduduk dalam peristiwa pembinaan landasan kereta api maut. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, iaitu layanan terhadap orang Melayu dan pribumi lain. Tentera Jepun memberikan layanan yang baik kepada orang Melayu serta pribumi lain yang bekerjasama dengan Jepun. Tindakan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan sokongan masyarakat pribumi bagi melicinkan pemerintahannya. Jadi kepada orang Melayu dan pribumi lain, apa sikap Jepun? Dia memberikan layanan yang sangat baik. Layanan macam mana? Layanan yang baik. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan sokongan masyarakat bagi melicinkan pemerintahannya. Jadi orang Melayu layanan baik ke buruk? Baik. Okey, yang kedua, layanan terhadap orang India. Tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Subhas Chandra Bose ini adalah Perdana Menteri India. Orang India digalakkan menyertainya untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negara di India. Layanan sedemikian bertujuan mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun menguasai negara India. Jadi layanan Jepun terhadap orang India baik ke buruk? Baik. Kenapa baik? Sebab tujuannya untuk merampas negara India daripada British. Jadi
semua rakyat India digalakkan ataupun dibantu untuk menyertai tentera kebangsaan India. Okey, last sekali, layanan tentera Jepun terhadap orang Cina. Tentera Jepun memberikan layanan yang sangat kejam kepada orang Cina, lanjutan permusuhan daripada perang Cina-Jepun. Ya, orang Cina layanan baik ke buruk? Buruk. Kenapa? Kerana waktu ni tercetusnya perang Cina-Jepun. Orang Cina di Tanah Melayu dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa perang Cina-Jepun. Jadi daripada kaum Melayu, Cina, India, siapa yang mendapat layanan baik daripada Jepun? Orang Melayu dengan orang India. Orang Melayu pasal apa diberi layanan baik? Untuk mengelakkan penentangan. Orang India pasal apa diberi layanan yang baik? Untuk menjajah India daripada British. Dan orang Cina kenapa diberi layanan yang buruk? Sebab orang Cina terlibat dalam perang Cina-Jepun. Okey, akhirnya pembinaan landasan kereta api maut. Yang ini bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun terhadap semua kaum, di mana orang Melayu, Cina dan India dipaksa menjadi buruh pembinaan bagi landasan kereta api maut tersebut. Kesan pembinaan landasan kereta api maut ialah ramai mati akibat kerja yang berat, kekurangan makanan dan ubat-ubatan, pelbagai jenis penyakit yang mereka hidapi dan suasana buruk di tempat kerja. Okey, dan dasar sosial yang terakhir adalah catuan dan penghasilan makanan. Akibat kekurangan makanan, pentadbiran tentera Jepun memperkenalkan yang pertama, ordinan kawalan barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan. Yang kedua, catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan juga gula. Dan last sekali, Jepun memperkenalkan kempen tambah lebih banyak makanan untuk menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri bagi mencukupkan makanan dalam negeri. Kesan daripada keperitan hidup menjadikan penduduk lebih kreatif dan berdikari dalam kehidupan untuk menghasilkan ciptaan baharu berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup mereka. Contohnya, menghasilkan tempe daripada biji getah. Ya, kesan daripada kekurangan makanan menjadikan penduduk tempatan lebih kreatif. Okey, kita lihat contoh soalan struktur markahnya 2, 4, 4. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan apakah nama panggilan untuk negeri berikut di bawah pentadbiran tentera Jepun. 1 Roman, Tanah Melayu. 2 Roman, Singapura. Disebabkan di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman, jadi jawab terus ya, tak perlu buat ayat. Jadi Tanah Melayu, tulis di situ Malai Baru. Dan Singapura, Shonanto. Okey, tengok soalan B. Jelaskan dasar pentadbiran tentera Jepun terhadap Raja-Raja Melayu dan pemimpin tempatan. 1 Roman, Raja-Raja Melayu dahulu. Okey, tengok di ruangan jawapan tu tak ada nombor 1 Roman, 2 Roman kan untuk tulis. Jadi kena buat ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Dasar pentadbiran tentera Jepun terhadap Raja-Raja Melayu ialah Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi start dengan kedua koma. Raja-Raja Melayu diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Okey, tengok soalan B2 Roman. Jelaskan dasar pentadbiran tentera Jepun terhadap pemimpin tempatan. Okey, jadi seperti biasa, disebabkan tak ada nombor 1 Roman, 2 Roman di ruangan jawapan, jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi pembuka ambil balik kat soalan. Dasar pentadbiran tentera Jepun terhadap pemimpin tempatan ialah memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk. Siapa dapat jawatan lebih tinggi? Golongan pemimpin yang berpendidikan dan berpengalaman. Apa tujuan dia? Ada 2 tujuan. Mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk. Okeylah, sekali tengok soalan C untuk struktur. Keperitan hidup pada zaman Jepun menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Buktikan pernyataan tersebut. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab. Macam mana cara nak jawab? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Keperitan hidup pada zaman Jepun menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan.
dapat dibuktikan melalui penghasilan ciptaan baru berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe dari biji getah. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak untuk isi kedua? Guna number. Kedua, koma. Menghasilkan pakaian harian seperti kain dari benang nanas. Okey, last sekali kita tengok soalan esei. Markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, apakah tindakan yang diambil oleh pentadbiran tentera Jepun dalam melaksanakan sistem ekonomi kawalan di tanah Melayu? Apa kehendak soalan tindakan yang diambil oleh pentadbiran tentera Jepun dalam melaksanakan sistem ekonomi kawalan? Ada 3 perkara yang Jepun perkenalkan. Ingat lagi tak? Yang pertama, rancangan perindustrian 5 tahun. Yang kedua, jawatan kuasa penyelidikan bahan diwujudkan. Dan yang ketiga, mata wang Jepun diperkenalkan. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Tindakan yang diambil oleh pentadbiran tentera Jepun dalam melaksanakan sistem kawalan di tanah Melayu ialah memperkenalkan rancangan perindustrian 5 tahun untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan yang sedia ada. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Mewujudkan jawatan kuasa penyelidikan bahan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Dia macam mana masuk isi yang ketiga? Guna number. Lepas kedua, ketiga, koma. Mata wang Jepun diperkenalkan untuk menggantikan mata wang British. Okey, tengok soalan B. Soalan B dia tanya, jelaskan dasar pendudukan Jepun di tanah Melayu dari segi sosial. Jadi dari segi sosial ni ada formula dah. Ada apa formulanya? Didik Ahmad. Didik Ahmad layan catur. Ya, pandainya. Didik tu apa? Pendidikan. Ahmad tu apa? Sikap Jepun terhadap agama. Layan tu apa? Layanan Jepun terhadap penduduk tempatan. Catur tu apa? Catuan dan penghasilan makanan. Okey, kita lihat satu persatu dulu. Okey, untuk soalan esei seperti biasa, tulis pembuka dahulu. Jadi pembuka ambil balik kat soalan. Dasar pendudukan Jepun di tanah Melayu dari segi sosial ialah dalam bidang pendidikan. Tentera Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun. Titik. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan bertujuan membentuk persedaran sejagat, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Manakala sekolah Inggeris dan sekolah Cina ditutup dan dijadikan sebagai tempat pentadbiran tentera Jepun. Penanda wacana apa cikgu ajak sebelum memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, koma, sikap Jepun terhadap agama. Tentera Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Hal ini bertujuan untuk mengelak penentangan penduduk tempatan terhadap pentadbiran tentera Jepun. Selain itu, kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan. Seterusnya, Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Ada lagi tak? Ada lagi 2. Ingat balik formula. Didik Ahmad layan catur. Layan tu merujuk apa? Layanan terhadap penduduk tempatan. Ada 3 penduduk yang diberi layanan berbeza, iaitu Melayu, India, Cina. Melayu diberi layanan yang baik untuk mengelakkan penentangan. India juga diberikan layanan yang baik untuk memastikan Jepun dapat menjajah India daripada British. Dan Cina diberi layanan kejam kerana orang Cina di tanah Melayu banyak terlibat dalam Perang Cina-Jepun. Dan Jepun juga memperkenalkan pembinaan landasan kereta api dan bertindak sangat kejam terhadap semua kaum kerana semua kaum terlibat dalam pembinaan landasan kereta api maut. Pasal apa dianggap kejam? Kerana ramai yang mati, kekurangan makanan dan ubat-ubatan, masalah wabak penyakit dan juga tempat tinggal ataupun keadaan tempat kerja yang sangat teruk. Okey, dan last sekali catuan makanan. Catuan makanan diperkenalkan kerana tanah Melayu semasa penjajahan Jepun mengalami masalah kekurangan makanan. Jadi masyarakat dihadkan pembelian terhadap makanan asasi seperti
garam, gula dan juga beras. Dan digalakkan untuk menghasilkan makanan sendiri melalui kempen yang diperkenalkan oleh Jepun. Okey, last sekali tengok soalan C. Pada pendapat anda, apakah iktibar yang dapat diperolehi daripada dasar pentadbiran tentera Jepun di tanah Melayu? Apakah anda soalan? Iktibar yang dapat diperolehi daripada dasar pentadbiran tentera Jepun di tanah Melayu. Jadi ambil balik pembuka. Iktibar yang dapat diperolehi daripada dasar pentadbiran tentera Jepun di tanah Melayu ialah bersikap kreatif dalam menghasilkan sesuatu perkara. Titik. Huraiannya, hal ini agar dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan menghasilkan produk berasaskan bahan tempatan. Contohnya, menghasilkan tempe dari biji getah. Last sekali, kesannya dapat membuka peluang untuk melibatkan diri dalam perniagaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk soalan kebat, ada 4 perkara yang cikgu ajar, mesti ada. Yang pertama ada isi, yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga ada contohnya dan yang keempat ada kesannya. Contoh dan juga kesan. Jadi mesti ada isi, huraian, contoh, kesan. Okey, macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan penanda wacana number. Iktibar yang kedua ialah mewujudkan perpaduan antara kaum. Huraiannya, hal ini agar dapat mengelakkan berlaku rusuhan atau konflik perkauman. Contohnya, peristiwa 13 Mei 1969 yang telah mengorbankan banyak nyawa antara kaum. Last sekali, kesannya, keselamatan negara akan tergugat jika perpaduan yang utuh tidak dapat diwujudkan antara kaum di Malaysia. Okey, akhirnya cikgu nak menyampaikan satu berita yang sangat gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni. Di mana cikgu memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalam dua-dua buah buku ini mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab. Ini kerana setiap bab mempunyai tajuk-tajuk sport yang tersendiri di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Harga bagi sebuah buku adalah RM1 sahaja. Jadi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan dua-dua buah buku, kena ada berapa ringgit? Kena ada RM2. Ya, pandainya. Hanya RM2 sahaja. Jadi sesiapa yang berminat boleh menghubungi ataupun WhatsApp Syazri di nombor 0137529209. Okey, hanya itu saja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.